Baik, sebentar tadi telah pun dimaklumkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berkaitan dengan tarikh-tarikh penting mengenai pilihan raya negeri PRN yang akan diadakan di 6 negeri, yang mana saya imbas sedikit tarikh keluar RIT adalah pada 5 Julai iaitu hari ini. Kemudian tarikh hari penamaan calon adalah pada 29 Julai 2023 iaitu pada hari Sabtu. Kemudian pada hari undi awal ataupun pengundian awal pada 8 Ogos 2023 pada hari Selasa, dan kemudian hari pengundian untuk PRN di 6 negeri itu adalah pada 12 Ogos 2023 yang jatuh pada hari Sabtu. Dan saya mahu bersama dengan Dr. G. Manimaran, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia, untuk melihat dan juga reaksi awal berkaitan dengan pengumuman SPR tersebut. Selamat tengah hari, Dato' G. Dr. G, maafkan saya. Datuk belum lagi. InsyaAllah nanti. Terima kasih kerana kita jumpa kembali dalam perbicaraan tentang bicara tentang perkembangan terkini. Okey, baik. Dr. G, pertama sekali kita nak lihat dahulu kepada tarikh-tarikh penting diumumkan oleh SPR berkaitan dengan PRN 6 negeri ini. Adakah ia menepati ramalan sebagai seorang pemerhati politik? Adakah ia menepati ramalan? Adakah tarikh-tarikh tersebut dilihat sesuai, relevan untuk diadakan pilihan raya negeri, kerana ia juga melibatkan satu jumlah pengundi yang cukup ramai di 6 negeri tersebut? Ya. Seperti mana kita bincang tempoh hari beberapa hari lepas, di mana tentang tarikh, kita dah jangkakan inilah tarikh yang sesuai untuk SPR mengadakan pilihan raya, termasuk hari penamaan calon dan kemudian hari mengundi. Ya. 2 hari yang kita sebutkan hari itu tu nampak itu yang dipilih oleh SPR sebagai badan tunggal yang menguruskan pilihan raya di negara kita. Ya. Saya rasa dua tarikh itu yang tarikh penamaan calon khususnya, ya. Kemudian tarikh mengundi mengambil kira beberapa pertimbangan yang kita telah pun sentuh tempoh hari. So saya melihat ini juga satu tempoh yang sesuai bukan sahaja untuk SPR sebagai pengurus pilihan raya, juga kepada parti-parti, semua pemegang taruh yang akan terlibat, khususnya calon yang bertanding, parti-parti politik yang akan menurunkan calon masing-masing, untuk semua orang, semua pihak, semua pemegang taruh mempunyai satu tempoh yang bagi saya kondusif, yang sesuai untuk mereka turun gelanggang untuk menemui rakyat untuk melalui kerajaan masing-masing. Dan dalam masa yang sama, Dr. G. Manimaran, bagaimana untuk kita lihat isu-isu yang mungkin akan mendominasi pentas PRN di 6 negeri nanti, baik isu nasional ataupun isu tempatan yang mungkin boleh kita lihat daripada sekarang? Ya, saya melihat meningkat mulai hari ini selepas sekian menetapkan tarikh. Itu politik bermaksud ada kempen yang lagi macam kalau kata tadi, isu-isu akan ditimbulkan yang akan dibangkitkan dalam kempen pilihan raya. Yang pertama saya melihat dari sudut suhu politik. Ya. Suhu politik bermaksud ada keracakan untuk berkempen. Kita tahu bahawa parti politik yang utama telah pun menggerakkan, mengaktifkan kempen mereka. Ada yang telah telah menggerakkan, menubuhkan bilik gerakan yang utama di setiap negeri. Nah, kalau kita melihat daripada itu, bila ada hari ini, bila ada pengumuman oleh SPR bermaksud gerakan secara formal itu akan lebih aktif. Jadi saya sebutkan tadi, suhu politik akan meningkat dan isu-isu akan menjadi penting. Saya rasa semua isu yang penting itu telah pun dimainkan oleh parti politik, telah pun diaktifkan, telah pun disentuh. Kita boleh lihat dalam setiap hari, sama ada kempen secara dalam media sosial ataupun media-media lain, kita melihat bahawa isu-isu telah ditimbulkan. Yang penting ialah tentang prestasi kerajaan negeri, ya, semasa yang ditabir oleh, kita melihat kali pertama juga, banyak negeri itu ditabir oleh negeri bukan parti dari pusat ataupun parti dari pusat, tak semuanya sama. So bermaksud masing-masing menimbulkan prestasi menteri besar, prestasi kerajaan negeri dan meningkatkan isu-isu yang berkaitan dengan rakyat, iaitu kualiti hidup, kos sara hidup dan sebagainya. Saya rasa banyak akan ada isu-isu akan ditimbulkan yang saya rasa
sisinya tidak akan lari daripada apa yang kita melihat dalam menjelang kempen semasa kempen tempoh kempen PRU Parlimen bulan lepas tahun lepas bulan November. Saya rasa kali ini mungkin ia akan menjadi lebih tinggi suhunya. Sebab kita melihat bahawa kita semua tahu bahawa isu-isu yang politik tu, yang politicking yang terlalu tu masih berterusan dalam sepanjang 7 bulan yang lepas. Itu saya melihat bahawa secara kalau kita nak simpulkan di sini suhu politik akan meningkat. Kerancakan kempen itu akan meningkat mulai hari ini. Itu kita boleh pastikan dan saya boleh sebutkan di sini, saya boleh berkongsi dengan saudara pada sekarang. Dan Dr. G. Manimaran, saya ingin berbalik kepada tarikh-tarikh yang telah pun diutarakan oleh pihak SPR, penambahan calon 29 Julai, undi awal 8 Ogos, hari mengundi nanti pada 12 Ogos 2023. Adakah kita akan melihat peratusan keluar mengundi itu, adakah kita boleh jangkakan ia akan meningkat ataupun tidak, kerana sebelum ini apabila dijalankan pilihan raya negeri di Johor, Melaka dan sebagainya, peratusan keluar mengundi itu kita lihat ia agak sedikit membimbangkan. Dan ketika PRU yang lepas, kita lihat ia satu jumlah peratusan yang agak okey, oleh pihak SPR telah memaklumkan peratusan keluar mengundi agak okey juga. Cuma untuk PRN pada kali ini, adakah kita akan juga menyaksikan kebimbangan sama, iaitu peratusan keluar mengundi itu sedikit kurang memuaskan daripada segi tadbir urus demokrasi dalam negara kita, Doktor? Sebelum saya menjawab soalan itu, saya juga ingin bawa bersama dalam bicara kita hari ini ialah tentang tempoh kempen 14 hari dan hari mengundi pada hari Sabtu. Kedua-duanya telah apa yang kita saksikan semasa PRU Parlimen ataupun bulan November tahun lepas tekal 14 hari untuk berkempen dan juga mengundi pada hari Sabtu. Menjawab soalan yang saudara bangkitkan tadi, saya melihat bahawa peratusan keluar mengundi masih dalam lingkungan 70 hingga 75%. Dia tidak akan lari daripada apa yang kita saksikan pada 19 November hari itu, ya. Tapi saya yakin, saya berharap benda itu akan kita patut meningkatkan sehingga 80%, kalaupun kita sampai 83, 84 tahun 2018. Tapi saya berharap kita boleh meningkatkan lagi daripada 75%. Sebab saya melihat 7 bulan lepas telah meningkatkan kesedaran, walaupun literasi pilihan raya itu, politik itu masih tak setinggi yang diharapkan, tapi kesedaran itu meningkat. Dan satu lagi saya melihat bahawa setiap parti, setiap gabungan yang bertanding, utama yang bertanding akan menggerakkan, mengaktifkan, menggerakkan, mempertingkatkan usaha mereka untuk menarik apa dipanggil pengundi masing-masing. So kalau itu benda itu jadi, benda itu menjadi penting keutamaan semua parti-parti politik yang bertanding. Saya rasa kita boleh meningkatkan jumlah peratusan keluar mengundi sehingga 80% ataupun 80%. Tetapi pada hari ini, setakat hari ini saya melihat pemerhatian saya menunjukkan bahawa peratusan keluar mengundi mungkin dalam 70 hingga 75%. Sebab walaupun kita ada daftar pendaftaran pemilih secara automatik, golongan muda boleh keluar mengundi, nama mereka masuk secara automatik, mereka yang tak pernah mengundi pun dah masuk dalam automatik secara. Tetapi saya masih melihat bahawa jumlah pengundi yang tak keluar mengundi itu masih dari segi peratusan ataupun jumlah tu, kita nampak pola tu masih sama sebelum sistem pendaftaran pemilih secara automatik dilaksanakan masih sama. Bermaksud kita belum pergi untuk meningkatkan kesedaran untuk keluar mengundi secara khusus ke golongan tersebut itu. Sebab saya melihat peratusan masih antara 70 hingga 75. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. G. Manimaran. Kita masa sangat menceburi kita.